Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apek nak berikan sedikit laporan hari pertama. Semalam berbasikal selama sepanjang hari dari 6.20 pagi waktu tempatan Laos bersamaan dengan waktu tempatan Malaysia 7.20 pagi. Sampai di sini Bang Tabuk, iaitu 91 km ke arah utara sikit tapi ke timur menuju sempadan Vietnam, yang dalam 380 km sekarang tinggal 300, kena kira balik. Jadi apa nak terangkan juga kelengkapan yang perlu, keadaan basikal, peralatan dan cara kita hidup atas perjalanan. Yang bagus sepanjang perjalanan, semalam dalam Facebook saya ada cerita seorang keluarga, seorang ibu dengan dua anak menjual buah-buahan yang banyak di tepi jalan. Saya beli mata kucing, saya beli limau sekilo, 15,000 kip. Sipan macam mana ni? Sip haipan. Pan makna ribu, sip makna 10. Kalau 10 kita tak sebut 10 lah, sama juga. Sip haipan, sekilo dah habis. Banyak tinggal ni sebagai bekalan kecemasan. Jadi saya, ini manis, bagus, sedap, berkhasiat. Ini kat kilometer dekat 30 kot. Lepas tu saya dapat kram teruk kerana saya rehat mungkin lama sikit tengok anak-anak ibu itu berikan sedikit sedekah. Kerana dia ada anak kecil, dia letak dalam buaian kayu. Boleh nampak, boleh tengok dalam Facebook saya semalam. Ambil beberapa gambar sana penuh dengan ayam-ayam kerumun. Dia cuba cakap dengan saya dalam bahasa Lao bahawa ayam ini datang daripada jiran, dia nak halau. Saya kata tak mau, saya suka ayam. Kalau di Malaysia tak cukup ayam ke telur. Dia mencerita macam dia tunjuk tanda ni kahwin kau, ini ayam jantan. Saya dah tangkap saja kan. Dan saya bawa silap. Saya ada charger 2 USB, tapi saya terlupa bawa dia punya adapter. Sini tak pakai adapter kita, kerana sini lihat dia punya extension begini, 2 point. Jadi ini boleh. Jadi adapter komputer saya bawa ini. Ini juga untuk Thailand dan juga untuk, saya percaya untuk Indonesia juga sama, atau untuk juga di Vietnam. Jadi bilik ini pack sipan, iaitu 80,000. Dan kerana saya tak ada adapter ni, saya mujur boleh charge ke komputer. Dan dari sana saya ada 2 extension, sekarang saya charge balik battery bank. Okay. So ini suasana di luar sikit, mari saya tunjuk suasana di luar sedikit. Ini suasana di bilik. Nanti saya cerita kelengkapan basikal. Dan saya cerita semua ni ialah sebagai untuk menggalakkan sukan bagi orang tua-tua lah, akong ke apa kan. Kerana mengikut analisa dan pembacaan, ia memang sihat untuk orang umur 50, 60, 70 ke apa, dia sihatkan balik badan. Okey, ni suasana di luar. Nampak macam, ialah sekarang pertama terlalu banyak guest house di sini. Ini tempat Laos, penduduk tak ramai. Okey. So dia yang ada aircon adalah 100,000 kip. 100,000 kip ni dalam RM25 kot. 26, ya, kerana 200 baht. 200 baht 26, RM25 sekarang. 80,000 ini kira RM19 lah, RM20. So sekarang terlalu sejuk. Dia 17
ke 15. Dia boleh jatuh sampai 12 dalam beberapa hari lagi. Jadi tak payah pun guna kipas. Okey, bilik air dia ada air panas. Jadi kesilapan ialah bila mandi air panas. Bila mandi air panas, lepas tu kita lap badan kita, kesejukan udara tu buat kita terus shock. Badan kita hipotermia ke apa. Jadi terkejut. Jadi saya bawa satu spare tube. Ini tube lama yang elok sebagai spare, dan juga dia ada angin sikit. Dia boleh cushionkan komputer saya bila masuk bag. Ini bag yang saya letak atas yang Amoy lawa itu kat kedai basikal buat tu. Dia yang pasang ni. Saya tolong dia pasang. Yang bagus ni, ini boleh dicabut. Ini boleh dicabut. Semasa kita nak naik bas, kalau kita dah give up, kita boleh pusing ke bas. Jadi kita boleh buka ini. Buka roda. Buka roda depan ini. Dia ada. Ni. Jadi boleh masuk bas. Ini dia pengalaman pembasikal lain di Laos juga. Seorang budak muda yang kedai Amoy cantik tu. Basikal ni saya beli, ini jenis American, dia beli second hand. Ini Thai yang import murah-murah, tapi dia import semula kat Laos. Vientiane, saya beli kat Vientiane dalam 8,000 baht. Mana tulis ni, 8,000 baht, iaitu dalam 900 RM1,000 lah. Kuat ni, ini jenis roda besar 29 inci. Jadi pasang stand ini, pasang ni sikit, botol emergency air saya tak isi penuh. Kerana sepanjang jalan kalau ada air tebu, saya akan isi air tebu. Atau air kelapa. Tapi semalam saya bedal air kelapa di tempat duduk sana, relax dulu. Kerana masalah saya kejam di sini. Di sini, dia akan tarik kaki kiri dulu. Kaki kiri kita ditarik otot dia. Jadi bila kita tekan ke apa, kita guna otot sini ke apa, dia tak boleh dah, dia dah jam. Jadi kadang saya sebelah kaki aja, sebelah kaki ni pun jam. Dua-dua propeller jam. Kilometer saya rasa 30, padahal saya nak jalan 80 kilometer. Jadi saya duduk, saya urut ke apa, saya jalan semula 1 kilometer terus jam. Itu yang pergi tempat petrol station yang ada tempat lapang belakang, ada pentas, boleh solat. Boleh mandi kalau mau, tapi terlalu sejuk. Saya cuma mandi bila sampai balik sini. Okey, pakaian jenis ni yang favourite saya. Ini beli dari Decathlon. Dia halus, dia punya material. Murah je, 250 baht. Jadi atau RM30 lah. Okey, saya saiz panjang, itu saya saiz pendek. Selama ni berapa tahun tadi saya beli semula. Saiz panjang 250 baht saja. Jadi yang baju macam ni, dia cepat terdedah pada luar, dia nipis. Jadi dia angin senang masuk badan kita dan dia cepat sejuk, sesuai. Tapi tak bagus juga, saya kena pakai windbreaker. Ada lagi satu jaket. Jaket ni semalam saya pakai, tapi 25 km terakhir tu saya buka ni, berpeluh, tapi sejuk betul dan amat mencabar. Okay. So kita tahu mana kiblat, kita ada kompas pada, lepas sekejap lagi subuh lah di sini, di Bang Tabuk, iaitu 91 km kiri timur daripada Vientiane. Saya sepatutnya, apa lagi nak cerita, ni beg komputer saya letak atas, saya ikat dengan, saya ada satu band tu, saya ada jam live band. Saya nak chargekan live band saya. Okay, kerana saya ada 2 USB charger di sini. Jadi ini saya buat saluran, saya buat khas untuk bantu sesiapa yang nak bersukan. Dan saya nak cerita tasawuf ni. Kerana masa perjalanan ni kita tafakur. Okay, dia tengah charging ya. Tinggal 75% tinggi lagi. Okey.
So, kena pastikan semua ini 35%. Kena pastikan peralatan you semua lengkap tu. Beli pun jenis yang mahal. Topi ni jenis yang mahal. Jangan lupa dompet. Sebelum tinggalkan satu tempat, selalu pastikan dan selalu buat SOP sendiri. Sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, beg sebelah depan, belakang apa, supaya jangan meraba-raba cari pasport. Mana pasport saya? So, pasport saya selalu letak di belakang ini. Pasport. Okey, pasport sini dengan ada duit. Duit banyak lagi. Ini bat berapa ribu ni, berapa ratus, tapi saya bersedia untuk ambil keluar dari bank kredit lah, kredit card, tapi saya akan bayar terus lah daripada bank account Malaysia. Memang tak ada satu sen hutang. Okay. Duit Malaysia pun laku juga. Ini kalau sikit. Standby. Okay, so zip. Saya dah bawa raincoat. Ini raincoat budak-budak. Doraemon. Ini raincoat budak-budak. Kawan saya dari Rangsit yang bagi. Ini kecil saja tapi emergency boleh lah, kerana bila kena hujan kita berhenti. Saya sekarang relax. Rupanya bila relax, tak mau menyerah saja, Allah bagi kita kekuatan untuk habiskan perjalanan. Ini yang saya heran. Semalam saya cerita sikit. Ini saya boleh sambung. Saya ada pump. Saya nak cerita dia. Ini pump tangan. Jadi saya pilih yang jenis besar. Saya tak mau yang jenis kecil punya payah pump. Di stesen yang boleh pump keras. So ini yang lama punya nampak bertahan. Yang lama ini macam nak pecah. Jadi saya dah ganti semalam. 2 hari lepas. Baru dan lebih nipis. Lagi nipis. Lagi besar. Dia lagi cepat. Lagi pantas. Tapi berapa kali saya hampir tergelincir kerana batu-batu semalam. Batu-batu, pasir-pasir sepanjang jalan yang banyak lori. Banyak lori hulu hilir lah, bas persiaran, bukan bas transport lah. Orang nak pergi sini mereka naik bas. Tambangnya terlalu murah untuk saya cross 20 km. Alah, 30,000 berapa ni? Tak sampai RM10 untuk cross daripada Vientiane ke Udon Thani. Udon Thani ialah airport terdekat sebelah timur Thailand. Untuk saya terbang balik ke Bangkok minggu lepas. Jadi orang selalu terbang dari Bangkok ke Udon Thani, baru naik bas masuk Vientiane. Kerana kalau kamu terbang direct dari Bangkok ke Vientiane, berlipat ganda tiket dia. 3 kali ganda. 3 kali ganda. Jadi banyak orang terbang domestik murah. Okay. Dan Udon Thani okey lah. Cross saja. Jadi apa ni, musafir ni, dan cerita subuh ni, satu niat pertama ialah kita nak menyahut seruan Allah dalam Al-Quran. Berbelas tahun dulu, bila saya memang dari kecil lagi suka musafir, dan saya ada satu tanggapan, tunggulah sehingga kaya dulu, jadi jutawan dulu saya pendapatan RM50,000 sebulan. Bersih RM30,000. Sehari RM1,000. Tak payah kerja kerana saya buat satu sistem mengajar di Pos Malaysia. Saya kerja hanya pembukaan dan penutup. Pembukaan sejam hari Isnin pagi, penutup tengah hari Sabtu sejam, RM30 masuk. Tapi tak tenang jiwa. Kita tunggu jadi jutawan. Akhirnya Allah tarik. Dan saya insaf, dan saya pun baca balik ayat dalam Quran tentang musafir. Allah tak letak syarat. Kamu perlu jadi jutawan, kamu perlu pencen, baru boleh bermusafir. Jadi tahun 1999 ke 2000 ke, masa merudum, saya tolak projek Pos Malaysia kerana ini banyak orang nak ni.
Lepas saya dapat lagi 150,000 sebulan ya. Saya tinggalkan. Allah ganti yang saya musafir. Di sanalah rahsianya bahawa dalam Quran sebut bila engkau musafir, Allah kurniakan rezeki. Bukan awak kumpul rezeki baru musafir. Banyak orang kata tunggu dulu, belum cukup bajet. Itu ayat bertentangan dengan ayat Quran. Sekarang saya nak cerita tasawuf dalam musafir, berbasikal ya. Jadi bila saya musafir itu baru saya nampak pertama Allah buka kita berangkaian manusia. Kita bertemu orang. Itu pertama, bukan pergi tengok benda, bukan tengok pemandangan. Itu kedua, ketiga, pemandangan cantik ya. Pengajaran daripada bumi Allah, tapi orang, insan, bukan jumpa binatang. Ada orang nak tengok gajah semua lah. Tapi bukan, itu wildlife punya movement lah. Human movement, gerakan manusia. Jadi kita berjumpa orang, kita tafakur kerana 7 bilion manusia atas muka bumi. 400 juta amoy peringkat anda. Saya dah tua. Jadi engkau susah sangat buat apa? Dulu saya setiap Facebook amoy minta kan, saya bagi. Saya pun add, mereka add. Berlambat dengan Facebook saya ada amoy. Ini minggu depan lagi seorang amoy kahwin. Lepas lagi. Mereka nak kita jadi steady dengan dia 3, 4 tahun, 5 tahun mana boleh. Nak steady seminggu pun, sebulan lah kuat-kuat. 2-3 bulan lah kena berjalan. Saya kena berjalan. Kenapa? Kerana daripada ajaran tasawuf juga. Dan ayat tadi yang kata musafir. Kalau tidak kerana ayat tu, saya tak musafir. Kita tak musafir. Macam beranak, macam kahwin. Mula kita risau, cukup ke duit? Kerana saya baca ayat Quran, bahawa bila kita nikah, kahwin, rezeki kita, pahala dikata ganjaran 2 kali. Sebenarnya rezeki 2 kali. Memang betul. Berlaku pada saya. Masa saya kahwin tu, masa tu saya tutup kedai komputer di Medan Mara. Saya duduk satu tempat, orang datang tegur, lipatan saya punya jualan komputer. Ya, hikmah lah. Bila anak pertama, rezeki. Dan hidup saya alami. Kalau orang lain saya tak tahulah. Tapi saya nak beritahu rahsia-rahsianya. Mungkin kita terlepas pandang. Macam mana terlepas baca. Kadang kita tak baca pun ayat Quran. Ini masalahnya. Anak adalah rezeki yang dijamin. Jadi tambahkan anak-anak kita. Boleh 10, berbelas. Tambah kilang. Bini saya kata awak pergi carilah kilang lain. Tengok. Dah ada pasport. Carilah kilang lain. Ya. Jadi dah tahu musafir ini is tasawuf, is rezeki, is tuntutan Allah dan diberikan makam asnaf. Sesiapa yang berikan tempat kepada seorang asnaf, musafir, dapat ganjaran besar daripada Allah. Dan orang Laos ini, kalau saya sembang-sembang, mereka memang ajak duduk. Saya pernah diajak duduk di satu ladang lembu di Cambodia. Sampai sekarang kawan tu selalu hubungi saya bila mau balik ke Cambodia. Ya. Dan di sini rakan saya di Vientiane beritahu, seorang rakan wanita beritahu, awak akan tengok kebaikan hati orang Laos, saya kata. Orang Vietnam pun cerita sama. Mereka pelawa kamu duduk dengan dia, ya. Tapi duduk guest house pun dah. Kalau nak privacy dah tak sampai RM20 macam ni satu bilik sunyi privacy. Ada wifi diberikan. Saya pakai wifi. Saya aktifkan saya punya U-Mobile punya roaming semalam kerana dalam perjalanan tak jumpa wifi. Walaupun GPS saya bila kita dah offline, off-site loading, download, bila kita pergi satu tempat kita sedia dulu target destination dia, Google Map akan tanya anda perlu download kerana ada tempat tak ada internet. Jadi kita dah download peta tu, dia masih boleh berjalan GPS itu. Dan tapi saya aktifkan juga roaming kerana RM10 aja, RM10. Jadi sampai tengah hari ni kalau saya tak mau saya akan beli SIM card di Laos ini pun mungkin dalam
100,000 berapa. Mungkin dalam RM20, RM25 sekarang dah murah. Tapi saya anggap ini semua pemberian Allah. Ya? Semua kita. Tengok tubuh badan kita. Kita tafakur ni. Orang semua sakit. Saya sokong saudara tuan, puan semua beli Nisagen. Sebotol 120 pil. Harga 90 pil untuk 3 bulan. 139. Apek akan tanggung pos percuma. Dan setiap botol Apek akan anggap sebagai simbol menaja saya 15 km. Semalam saya dah 90 km, kira patut terjual 6 botol lah, besar. Saya memang terjual cara promosi dengan Profesor Mustafa Ali Muhammad. Tapi yang benda ni untuk tindakan mengelak kesan daripada ... Dan banyak kena ban. Setiap kali saya nak promote kena ban. Saya pakai keyword tu kena ban. Di TikTok dia tarik saya punya promosi. Walaupun kita nak bayar untuk promosikan Nisagen tu. Jadi buat live ini saya cerita ni harap ambil perhatian lah. Nisagen tu satu ramuan yang mudah. Kalau anda tak dapat ikut diet Apek ni. Dia satu makanan sunnah tambahan. Ada zinc, vitamin C, vitamin D, madu, lebah dengan habatus sauda daripada bijinya yang disebutkan. Jadi banyak yang membeli membawa perubahan kepada kesihatan mereka, alhamdulillah. Jadi tentu sekali kita kata BMF, Buy Muslim First, ini kita mesti sokong lah. Daripada ambil ubat-ubat barat, ubat-ubat asing, kita cakap saja tapi kita tak ikhtiarkan. Jadi saya nak jadikan sisa hidup saya sekarang nak kembara 3,800 km. Dia bukan mudah. Saya memang nak give up. Kalau amoy itu tarik memang saya tak jalan lah. Tapi kita akan kesedaran lah. Apakah falsafah hidup anda untuk tujuan yang rendah? Bukan saya perendahkan tujuan orang lain ya. Ini bagi diri saya. Dan hari sebelum tu, semalam saya terjumpa jiran Perancis yang saya dah tengok bersua, angkat tangan saja selama sebulan lebih. Akhirnya tertegur kerana ada orang curi ayam. Ada orang curi barang-barang di luar rumah. Dia datang beritahu tapi dia cakap Perancis saja. Teman wanita dia cakap Perancis dan Lao. Dan dia nampak basikal saya tengah bersedia untuk buat persiapan beli lagi barang untuk berangkat. Dia tanya, dia nak beli basikal macam ni lah. Saya pun bagi dia kontak. Lepas tu tersembang. Kerana saya boleh cakap Perancis sikit, saya pun tanyalah, vous s'appelle, apa nama awak? Saya beritahu, je m'appelle Ridwan, j'habite Paris. Saya pun ada syarikat kecil di Paris. Sebenarnya sampai sekarang, tapi tak tahu berita. Partner saya orang Perancis. Jadi dia masing-masing dicakap dia seorang pilot daripada Perancis, part time, dia ada rangkaian pilot-pilot. Mestilah kalau you ustaz tunggangan, you punya rangkaian semua ustaz tunggangan. So dia pun ceritalah kisah banyak petang itu round teman wanitanya, seorang ibu tunggal, 2 anak dia bantu tanggung, dan dia pandai, teman wanita ni menjahit lama dah. Dan dia jurulatih aerobik di padang merdeka yang besar, yang saya pun ada rakam sikit. Jadi banyaklah amai-amai sana. Gebu-gebu. Jadi senang kalau hidup, senang riang hati, bahagia di Vientiane. Kalau di Rangsit, pokok bahagia saya pun ada tengah tumbuh di sana. Saya tak beritahu rakan yang saya ni bertolak. Saya main bertolak aja nak beritahu apa, kerana saya masih boleh buat kerja saya online. Coding saya ni kadang lebih ringan bila saya ada susah bermusafir fizikal. Bila ada cabaran kan macam hobi lah ya. Tapi saya pergi pada bukan hobi tapi tasawufnya. Kerana kita akan bertafakur sepanjang jalan. Kita akan berfikir macam-macam. Ada orang kata, tak mau join ke? Memang saya tak mau join. Amoy lagi tak boleh. Dia mesti slow punya. Tak larat pun kayu 10 round. Bukan saya pelekehkan yang mesti ada amoy yang laju hebat punya. Okey, saya cakap secara lumrah, secara awam lah.
Dan kalau ada teman pun, mungkin dia lagi laju dari kita. Saya kadang-kala singgah satu tempat, saya nak duduk lama. Kalau kita rasa tasawuf barakah tempat tu. Kita duduk lama, tertenung. Kerana alam ini. Dan setiap saya belajar daripada tarikat saya, kamu perhati benda-benda kecil. Kalau benda-benda kecil tu bawa pengajaran hanya untuk anda. Ya? Apa pun berlaku bukan kerana orang lain. Kerana anda. Jangan kita fikir, dia tu cakap. Itu bisikan. Apa hati kamu cakap. Jadi dia belajar rapat dengan apa-apalah. Roh. Dengan diri. Ya, kenal diri. So itu sajalah nak masuk subuh ni. Saya akan downloadkan ke YouTube. Lepas tu saya akan share ke TikTok. Saya mintalah, sokonglah saya dengan beli satu botol Nisajan hari ini. Tajalah saya dan Profesor Mustafa. Dia akan keluarkan lagi banyak bahan sunnah, makanan sunnah. Walaupun dia seorang pakar farmakologi daripada barat, sanggup diupah oleh Pfizer dan sebagainya. Dia tidak. Dia ditekan teruk, dia beritahu saya. Ya. Jadi saya merayu ini, saya tak boleh berikan banyak sangat maklumat, boleh kena ban. Saya kena ban berkali-kali. Ini saya lama ni hidup ni. Facebook tak kena ban lagi. Saya sebut perkataan ... tu di Australia tak ada, terus kena ban. Terus. Bila membahayakan orang. Tak apalah. Saya bukan jenis paranoid. Saya anggap ini ujian Allah. Ya. Dan bila basikal ni kita lupa. Kerana kita menghadapi masalah, aku kena panjat ini jalan bukit, aku kena lalu jalan berdebu ni, kena lalu lori di besar tangki ni. Saya tayar kena pancit ke, misalnya saya kena berhenti, rawat. Saya ada alat dia semua. Ya, untuk tampal balik, pam balik. Budak-budak merata mesti halo semua. Kalau ada masa, kalau saya kejar masa, sepatutnya saya slow down. Kejar apa kan? Sembang dengan budak sana ke. Ada semua budak tu suka berinteraksi kita orang. Kita cakap halo balik. How are you? Dia sukalah. Dia Cambodia ni, dia punya bahasa Inggeris. Cambodia pula. Laos. Tapi perangai sama. Budak-budak. Dia mesti lambai ke orang berbasikal. Di Malaysia tak ada. Thailand tak ada. Vietnam sikit. Cambodia kuat. Cambodia dan Laos. Mesti angkat tangan. Lambai semua. Cerita panggil pun ada. Amai panggil pun ada. Mai duduk. Mai cerita kan. Dia duduk rehat. Beli air ke apa ke. Silap-silap dia ajak duduk sana. Bila awak duduk sana, orang tak bagi balik. Macam mana? Duduklah sampai orang halau. Okey. So nak masuk subuh ni. Saya harap disokong kembara saya 3,800 km. Sempadan ni dalam 300 km lagi. Kekurang. Saya nak test lah sempadan tu boleh cross tak? Ada tak SOP ... Nanti saya beritahu. Selamat. Saya tidak ambil. Selamat. Alhamdulillah. Saya dah jangka dah. Bila Allah kata musafir engkau, saya dah tahu Allah akan jamin kita boleh musafir. Bila Allah kata datang ke rumahku, Baitullah, kamu akan dapat sampai depan pintu rumah dia. Tapi Allah beritahu, takwalah bekalan dia. Sebaik-baik, sediakan bekalan untuk pergi haji. Tapi sebaik-baik bekalan, takwa ialah takwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Apa maksud tu? Awak bertakwa, itu haji. Awak makam haji. Sembelihan kamu tak boleh berkorban kan, tak ada duit. Sembelihan darah dan daging tak sampai kami. Allah istihar. Darah dan daging tak sampai dia. Tapi takwa kamu. Nampak? Takwa. Orang yang tidak bimbang, tidak takut dan hidup diam. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun. Surah Yunus ayat 62. Iaitu wali-wali Allah yang tidak takut, tidak ada takut dan bimbang dalam mereka. Kan kita bimbang kan 2-3 tahun ni. Saya baca ayat tu lama, dari Bible lagi pun dah baca. Have no fear, no worry. There is neither fear. Apa ayat dalam Bible dalam bahasa Inggeris. Jadi dan disambung dalam Al-Quran. Kenapa mereka tak ada takut? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa. Dan kenapa mereka tak dengar berita dusta dari luar? Itu saya blok lah berita dusta. Dan dengar daripada ayat Allah ni. Kami penguat kuasa. Kami yang menjamin hidup kamu, nafas kamu, semua tangan kami. Dari sana tasawufnya
tak bimbang. Orang kata tak cucuk, tak boleh keluar negara. Tak apalah, saya pun dah keluar 40 negara. Apa salahnya saya duduk diam sebentar. 7 bulan di Selanjutkan, 3 bulan di Kuala Pilau, lagi berapa bulan sini sana. Selama 2 tahun lebih. Sekali KG tak susahkan saya pun. Dikalahkan pula di Sungai Buloh. Masya Allah ya. Haraplah dia kembali. Kerana dia banyak bagi kesenangan kepada saya, bukan kesusahan. Akhirnya bila saya keluar, saya sedar Allah tu benar. Dan saya mensyukuri dan saya insaf kebebasan ini, buatlah sesuatu. Jadi saya nak jadikan kembar saya ini sebagai satu mesej kepada orang luar di sini, pengikut saya ke nak follow ke tak nak follow lah, taklah you. Saya bukan minta follower pun. Okey? Saya dah akong dah tua. Ada benda saya tahu dan saya rasa dan saya nak kongsikan terpulang pada anda, nak terima tidak, it's up to you lah. Banyak tok guru lain. Saya bukan tok guru, saya bukan ustaz, saya bukan bertauliah. Saya seorang yang cuba amalkan ayat-ayat tertentu Allah. Bukan semua saya dapat amalkan. Ayat-ayat tertentu. Sedekah, musafir, ya, kahwin. Siapa nak kahwin? Nah, untuk melihat, untuk rapat diri kepada Allah. Ini saja erti perjalanan hidup. Allah dah katakan Quran, kita tak ada apa yang, semua harta apa tak ada makna. Alhaakumut takasur hatta zutumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun la ilmal yaqin la tarawunna jahim. Jahannam dia kata. Orang kata kiamat tu diri kau yang jahannam, yang akan bangkit. Kiam itu bangkit, bukan tamat. Orang sangka mati. Apik-apik jaga awak ni tua-tua. Dia sangka apik ni macam takut mati. Mereka ni kena keluar dari vocabulary. Dalam vocabulary apik, maut itu bagi orang tasawuf, orang sufi, dia sambut. Maut itu pembukaan. Qiyam. Yaumiddin. Kembali kepada Allah. Ya? Husnul khatimah kita doakan. Tapi orang tak faham. Dia masih pemikiran dunia. Mengumpul harta. Bonus, commission. Tak ada dalam fikiran apik lah. Tak ada. Tapi Allah yang pemberi rezeki. Allah yang penjamin. Hasbunallah ni'mal wakil. Tapi bila kita dah jauh dari itu, kita follow lah orang yang boleh bangkitkan hati kita. Kalau tidak, awak sendirilah pergi. Cari, saya sendiri cari. Saya cari orang juga. Saya terjumpa Syekh Sufi saya. Banyak membangkitkan perkara dalam hati saya. Kata-kata dia yang madulah ke dalam hati seorang pencari. Dia dah meninggal. Allah yarham. Okey, itu sekian saja. Subuh ini saya akan masukkan yang 10 minit ke depan itu di dalam TikTok, dalam YouTube dan Telegram. Saya harap sokonglah saya pembelian ni saja ini, kerana hanya orang sekian saja yang tahu. Ni saja ini dia ada banyak hasiat. Cuba sendiri satu botol dulu baru tahu. Ya. Dan boleh WhatsApp saya, boleh bagi tahu apa kesan baik ke buruk dia. Kerana saya rapat dengan Profesor Mustafa, saya selalu berhubung dengan dia dan berbincang. Kerana kita berdepan dengan cabaran sekarang, berdepan dengan banyak fitnah cara hidup. Okey, kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.